Okey, persoalan wanita utama negara Eskisona enggan wakil wanita dipandang rendah dalam cabaran Piala Sudirman 2021 dan dia sedia menyumbang mata berdepan England Isnin ini. Menerusi laporan Shakira Zulkifli, pemain berusia 22 tahun itu kini menumpukan fokus dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan cuaca yang sejuk di Finland. I think responsible tu lebih tinggi lah because saya pun nak sumbangkan 1 poin walaupun saya tak pernah main dengan opponent England, tapi saya buat persiapan untuk diri saya dulu lah. I don't mind who is the opponent, saya prepare myself dulu. Itu yang saya fikir dalam fikiran saya. Perempuan pun ada kekuatan sendiri, lelaki pun ada kekuatan sendiri. But in the end, dalam diri sendirilah, because kita tak boleh macam differentiate dengan lelaki dengan perempuan lah. Kita pun ada kekuatan sendiri. So kalau dalam match apa pun boleh jadi kan. So we see in the moment masa kita main. Kalau seeding tinggi saya tak underestimate lah because player England pun ada banyak yang sangat kuat juga. So we choose to be humble. We buat yang terbaik masa kita lawan saja. Push dari sesuaikan diri dalam cuaca ini dengan mental. Because kalau cuaca sini kan sejuk, saya pun kurang main tempat yang sejuk kan. So kena sesuaikan diri dalam court tu lah. Maybe sejuk akan cepat letih macam tu lah. So kena sesuaikan diri dalam keadaan itu semasa main kat tournament nanti. Saya bersama dengan Cik punya laporan tadi yang sempat membual Kisona kan, Shakira Zulkifli. Shakira, tadi kan masa interview Kisona, dia dah kat Finland. Dia macam excited ke nervous ke, ada apa-apa lagi tak yang Kira dapat daripada vibe conversation dengan Kisona tadi? Okey, saya tengok cara dia berbual, cara dia menjawab sangat tenang walaupun ini merupakan first appearance dia dalam Sudirman Cup, tapi saya rasa dia dalam keadaan yang baik. Baik kan? Semua mindset semua okey kan? Okey, mental, physical, ready. Okey. Apa lagi yang mungkin Kisona kongsi dengan Kira tentang mungkin persiapannya untuk menjelang Piala Sudirman? Macam apa yang dia katakan tadi, sekarang ini dia tengah fokus untuk adapt dengan situasi dan cuaca yang sejuk. Dia cakap dekat sana cuaca 8 degree, which is memang sejuk lah, dia kena adapt sebab kalau sejuk akan lagi penat kan. And then sekarang ni dia tengah menjalani training dekat main hall. Macam daripada semalam dia training dekat training center dan pagi tadi pun training center. So after this diorang akan ada training 2 kali dalam sehari, training center dan juga main hall. Dan training center dia 20 minit lah daripada hotel. Dekat je? Dekat je. Tapi fizikal apa semua okey ya? Okey, tak ada injury, semua okey. Dah bersiap sedia untuk menentang England hari Isnin ni. Saya pun tak sabar, dah lama tahu sebenarnya tak dapat tengok Kisona beraksi. Betul, Kisona, we miss you. Betul. Okey, Kira ada info tak mengenai mungkin pencabar Kisona dari England dalam persoalangan wanita? Of course, saya rasa kalau Malaysia pun nak menurunkan wakil yang terbaik, saya fikir England juga akan mahu menurunkan wakil yang terbaik. Sebab macam saya fikir 2 wakil England ini, Chloe dan juga Abigail, akan menjadi pencabar kepada Kisona. Tapi sebenarnya kedua-dua ini merupakan wakil women's double. Tapi saya itu the specialty lah, women's double. Specialty women's double. Masing-masing ranking mereka dalam women's double lebih tinggi daripada women's single. Dan saya fikir Abigail akan menjadi pencabar utama untuk Kisona dalam saingan hari Isnin ni yang akan bermula, kerana Abigail sudah saya rasa dalam prestasi yang terbaiknya kerana baru saja menjuarai kejohanan antarabangsa Hellas 2021 pada September lalu. Baru je. Baru saja, dan dia pun baru saja berusia 22. Dan kalau saya katakan tadi, Chloe dan juga Abigail masing-masing bermain women's double, tapi untuk Abigail sendiri dia sudah start fokus dalam event women's single sejak akhir tahun 2019, which is dia dah tak main
mix ke kiranya macam main women's double, main women's single, tak. Dia memang fokus untuk women's single saja. Kalau nak berbanding dengan Chloe, kita tahu memang pengalamannya sangat luas, berusia 26 tahun dan dia buat penampilan dalam Sukan Olimpik Tokyo hari itu. Tapi last time dia main untuk women's double adalah Februari 2020 Oh, dah lalu. lebih Dah setahun. lebih setahun dah. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. So saya fikir Abigail akan turun, akan menentang Kisona untuk hari Isnin ni. Tapi the good point bila kita tengok grafik ni ialah kedudukan ranking. Sebab kita memang jelas kelebihan adalah kepada Kisona. Kisona juga juara kejuaraan antarabangsa Sepanyol. Betul. Kan? Tapi kalau kita nak tengok memang ranking Kisona 53, Chloe 79, Abigail 176 dan yang ini 504. Memang Kisona lebih tinggi daripada Ya. mereka. Tapi itu semua hanya di atas kertas. Betul. Sebab macam apa yang Roslyn Hashim cakap semalam, dia ibarat macam kumpulan D ni, kita tahu Jepun memang akan mendominasi. Akan mendominasi Ya. kumpulan dini. Cuma England dan juga Malaysia mahu merebut slot kedua untuk kesayangan suku akhir. Siapa yang leka ataupun siapa yang mengambil rendah, memandang rendah, so itu akan menjadi turning point ataupun kelebihan untuk opponent lah. Betul. Setuju. Dan hari ini fokus kita adalah kepada persorangan kan? Ya, So betul. kita dah sentuh tentang persorangan wanita. Sebagaimana pula dengan persediaan wakil persorangan lelaki pula? Still ada tips. Of course. Yes. Tapi saya sempat membual ketua jurulatih perseorangan lelaki Hendrawan, tapi kita dengarkan dulu apa kata coach. Sudah mulai start training dari semalam. Pas itu ya dengan situation yang berbeda sekarang, bubble apa semua macam biasa lah. Time training limited, only 1 jam pagi dan 1 jam petang macam itu. Bukan seperti dulu yang boleh free, boleh training mana-mana. Sekarang macam ya every country satu grup saja, satu grup macam itu. Ini this year kan memang maksud saya tahun yang sangat tough ya, dengan banyak important turnamen. Olimpik sudah selesai dan sekarang mulai start important turnamen dalam masa 3 bulan. Jadi ada Sudirman, selepas ini next week Thomas Cup, selepas itu Tour 1750, and then continue World Tour Final, dan last ada World Championship. Saya rasa belum pernah ada satu turnamen, big turnamen, major turnamen diletakkan dalam 1 tahun kalender macam ini ya. Bukan 1 tahun, dalam masa 3 bulan seperti ini. Jadi ya saya sudah bagi tahu player atau apa semua, ya kita fokus one by one lah. Sementara ini kita fokus Sudirman dulu. Kita selesaikan dulu tanggung jawab kita di Piala Sudirman dulu. Itu kita akan try yang terbaik. Mbak kata Hendrawan tadi kan tentang tahun ni pack lah sebab ada Sangat Olimpik. pack. Betul. Dan Olimpik pun kita tahu bahawa Lee Zijia memang di bawah tekanan yang sangat ekstrim sebab lepas ketiadaan Datuk Lee Chong Wei dia betul. menggalas tugas dan lepas ni dia sebagai kapten untuk Piala Sudirman. Ya. So apa lagi yang Hendrawan kongsi dengan Kira tentang bagaimana dia bantu atau guide Zijia untuk ialah berdepan cabaran-cabaran yang akan datang ni? Okey, sebenarnya apa yang saya dapat berborak dengan Hendrawan tadi, bukan sahaja dia pressure disebabkan menggalas tugas sebagai kapten selepas ketiadaan Datuk Lee Chong Wei, tapi dengan deretan tournament penting selepas ini. Macam hari itu Olimpik dan akhir bulan 9 ni kita ada Sudirman, Oktober kita ada Thomas dan juga beberapa open lain yang mereka akan sertai. 1 Disember akan ada World Tour. Dan akhir Disember kita akan ada kejohanan dunia. Itu akan menjadi jadual yang pack, akan menjadi pressure lah untuk Zijia yang menggalas tugas sebagai perseorangan utama lelaki negara. Tapi apa yang saya tanyakan kepada Hendrawan, dia sebagai, kita boleh katakan Hendrawan ni sebagai bapa kepada Zijia kan, yang akan tengok daripada segi prestasi dia, emosi, macam mana untuk nasihat. Macam Hendrawan kata sendiri, dia pun tak pernah lagi melalui jadual yang pack macam ni, even Datuk Lee Chong Wei sendiri, Hendrawan kata. Tapi dia nak Zijia fokus satu persatu untuk elakkan daripada tekanan yang tinggi, dan sebagai kapten pasukan juga dia nak Zijia utamakan game Zijia dulu. Okey. Fokus kat game dia. Fokus kat game dia. Jangan terlampau fikir, kalau tak itu Tentang akan team. affect kepada dia punya performance. Sebab
mata tu penting Mata untuk dapat tu that penting. one point Betul, tu penting betul, kan. betul, betul. Tapi kan bab kata Kira tadi memang jadual padat end of the year ni memang sangat padat untuk badminton, tapi bagi saya itu adalah bagus, something positif sebab ada momentum untuk players Momentum kita untuk player. mempertajamkan persembahan mereka kan. Untuk season depan. Lepas tu kita pun dah lama kan tak ada back to back tournament macam ni. Kita pun rindu. Kita pun rindu. Dan anda semua boleh dapatkan semua aksi Piala Sudirman di Astro Arena. Terima kasih Kira atas Thank you, Ed. interview yang tip top.